Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan para pelajar baru, iaitu para pelajar PPISMP ambilan Jun 2021 ke IPG Kampus Tuanku Mainun. Saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun yang anda akan berada di sini sepanjang tempoh 5 tahun bermula daripada persediaan untuk program ijazah sarjana muda perguruan sehinggalah tahun kelima, dan akhirnya anda akan menamatkan pembelajaran anda di sini dan anda akan dipostingkan untuk menjadi guru. Tahniah diucapkan kepada anda semua kerana memilih uh, pekerjaan ataupun profesionalisme sebagai guru ini, dan sesungguhnya pemilihan anda adalah sangat tepat. Baik, sebagai pendahuluannya, pada slot pagi ini, nama saya Hamizul bin Mahmud. Saya ialah Ketua Unit Perpustakaan Zaaba IPG Kampus Tuanku Bainun. Dan untuk slot sesi pada pagi ini 8.30 hingga 9.30 ini, selama 1 jam saya akan berada bersama-sama dengan anda para pelajar sekalian untuk memberikan taklimat berkaitan perpustakaan Zaaba IPG Kampus Tuanku Bainun. Baik, anda juga boleh untuk berinteraksi dengan kami perpustakaan Zaaba di Facebook Zaaba Library, di Blogspot Pustaka IPG KTB, dan juga di YouTube channel Unit Perpustakaan Zaaba. Anda boleh melihat aktiviti-aktiviti kami Perpustakaan Zaaba sepanjang tempoh kami menjalankan aktiviti-aktiviti di IPG KTB ini. Baiklah, para pelajar sekalian, adakah anda sudah bersedia? Saya harap anda sudah bersedia untuk berada bersama-sama saya selama 1 jam ini untuk saya memberikan taklimat berkaitan dengan perpustakaan Zaaba IPG Kampus Tuanku Bainun. Baiklah, sepintas lalu, perpustakaan Zaaba adalah perpustakaan yang diberi nama sebagai Perpustakaan Zaaba di IPG Kampus Tuanku Bainun ini, yang ditubuhkan selaras dengan penubuhan IPG KTB yang berfungsi untuk menyokong visi dan misi institut bagi melahirkan para pelajar yang berilmu dan berakhlak. Apabila kita sebut perpustakaan, maka anda akan tergambarkan bahawa di dalam perpustakaan itu antara kemudahan utamanya ialah buku. Ya, kami menyediakan pusat sumber untuk anda mencari bahan rujukan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran anda sepanjang tempoh anda berada di IPG Kampus Tuanku Bainun ini. Baik, seterusnya, objektif utama bagi penubuhan ataupun apa yang kami tawarkan oleh perpustakaan Zaaba IPG Kampus Tuanku Bainun ni ialah, yang pertama, memberikan perkhidmatan maklumat dan rujukan kepada para pelajar, pensyarah dan kaki tangan IPG Kampus Tuanku Bainun. Dalam erti kata yang lain, anda bila berada menjadi pelajar di sini, maka anda akan menjadi ahli perpustakaan di sini, dan anda boleh mengguna segala prasarana dan kemudahan yang sedia ada di dalam perpustakaan ini, terutamanya untuk meminjam dan memulangkan buku. Oleh kerana kita berada dalam tempoh fasa pemulihan negara pada ketika ini, di Pulau Pinang kita telah masuk fasa yang kedua, maka dan anda sendiri pun tidak berada di kampus, tidak hadir secara fizikal di kampus, dan anda mendapat taklimat ini secara online, maka kita akan memberikan serba sedikit pendedahan berkaitan apa yang ada di perpustakaan IPG Kampus Tuanku Bainun ini. Dan apabila anda hadir dengan secara fizikal nanti, anda boleh untuk meneroka dan menziarahi perpustakaan ini, dan anda boleh menggunakan tempat di perpustakaan ini untuk sebagai contohnya untuk mencari buku, untuk mengulang kaji pelajaran,
mencari bahan bacaan dan sebagainya. Baik, objektif yang kedua ialah menyediakan sumber maklumat berkaitan bidang yang ditawarkan di IPG KTB dan maklumat umum dan terkini. Dan yang ketiga ialah menguruskan sumber maklumat yang terdiri daripada ilmu-ilmu berkaitan bidang-bidang yang ditawarkan di institusi ini. Baik, saya difahamkan bahawa pelajar-pelajar baru PPSMP kali ini terdiri daripada 3 kumpulan besar, iaitu TESOL 4 kumpulan, pengajian Tamil 2 kumpulan dan pengajian Cina 2 kumpulan. Jadi anda boleh mendapatkan sumber-sumber rujukan berkaitan dengan buku-buku yang anda akan pelajari di sini di perpustakaan ni. Dan kalau sekiranya tidak ada, kita akan cuba membantu anda untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Kalau tidak ada di tempat kita, kita boleh meminjamnya daripada perpustakaan-perpustakaan IPG kampus yang lain. Baik, seterusnya para pelajar sekalian, kita teruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu carta organisasi. Baik. Jadi nama saya ialah Hamizul bin Mahmud. Saya diamanahkan sebagai ketua unit perpustakaan ini, dan di dalam perpustakaan ini termasuk saya terdapat seramai 6 orang ahli yang dibantu oleh seorang pustakawan Huzairul Hezri bin Saidin. Seterusnya 4 orang lagi ialah pembantu operasi. Maafkan saya, seorang pembantu pustakawan iaitu Puan Siti Aisyah binti Abdullah. Seterusnya 3 orang lagi ialah pembantu operasi iaitu Puan Siti Saradin, dan beliau pun telah bersara diganti dengan orang lain. Dan seterusnya ialah Encik Muhammad Zabidi dan juga Encik Muhammad Azriman. Baik, itulah serba sedikit berkaitan dengan carta organisasi yang sedia ada di perpustakaan IPG Kampus Tunku Bainun ini. Anda sekiranya bila boleh hadir secara bersemuka nanti, anda boleh berhubung dengan mana-mana staf di unit perpustakaan ini untuk meminta bantuan, mencari maklumat dan sebagainya. Baik, seterusnya para pelajar sekalian, kita pergi ke seterusnya, iaitu berkaitan dengan waktu perkhidmatan. Baik, kalau sekiranya anda hadir ke IPG Kampus Tunku Bainun, waktu perkhidmatan untuk perpustakaan ini ialah bermula pada Isnin hingga Khamis, bermula daripada pukul 8.30 pagi sehingga 5 petang. Manakala hari Jumaat, pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari, dan seterusnya rehat dan dimula pada 2.45 sehingga 5 petang. Manakala pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum tutup. Dan sebenarnya pembaharuan waktu perkhidmatan ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa kalau sekiranya berlaku perubahan dan sebagainya. Baik, seterusnya ialah prosedur keahlian. Baik, sebelum anda boleh menggunakan perkhidmatan perpustakaan di IPG Kampus Tunku Bainun ini, anda perlu menjadi ahli dulu. Baik, oleh kerana anda untuk menjadi ahli, anda perlu mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi borang keahlian Pusat Sumber Za'abah. Baik, sebenarnya borang ini disediakan secara hard copy. Jadi sekiranya anda telah hadir ke IPG Kampus Tunku Bainun secara fizikal, nanti anda boleh datang ke perpustakaan untuk mengisi borang keahlian Pusat Sumber Za'abah. Dan anda juga perlu menyediakan satu keping gambar berwarna berukuran pasport dan diserahkan bersama sekali dengan borang keahlian tersebut. Dan anda apabila telah diterima menjadi ahli perpustakaan, maka anda layak untuk menggunakan perkhidmatan kemudahan setelah menjadi ahli perpustakaan ini. Baik, seterusnya ialah etika berpakaian. Baik, untuk makluman para pelajar sekalian, sebagaimana etika berpakaian untuk masuk satu-satu tempat, begitu jugalah di perpustakaan ada etika berpakaiannya tersendiri, iaitu sebagaimana yang telah dikongsikan oleh saya. Anda boleh melihat gambar. Itu semua adalah contoh-contoh etika berpakaian yang dibenarkan untuk masuk ke dalam perpustakaan itu nanti. Dan tidak dibenarkan memakai selipar, jin atau pakaian yang tidak sopan ketika masuk ataupun berada di dalam perpustakaan. Kalau sekiranya anda tidak mematuhi etika berpakaian ini, anda boleh untuk tidak dibenarkan masuk ke dalam perpustakaan oleh pegawai-pegawai ataupun staf di perpustakaan itu. Baik, seterusnya ialah peraturan perpustakaan. Baik. Yang pertama, perlulah berpakaian kemas dan memakai kad pelajar. Anda bila sudah menjadi ahli akan mendapat satu kad pelajar
menjadi pelajar di IPG Kampus Tunku Bain Nun, anda akan mendapatkan pelajar. Kad pelajar tu perlu dipakai semasa memasuki perpustakaan yang menunjukkan bahawa anda adalah seorang pelajar di IPG Kampus Tunku Bain Nun. Baik, kembalikan bahan bacaan kera asal atau letakkan ke atas troli yang telah disediakan. Apabila anda mengambil satu-satu bahan bacaan di rak, maka apabila telah selesai menggunakannya, anda diminta untuk meletakkan kembali kera asalnya, ataupun anda boleh letakkan ke dalam troli yang disediakan, yang akan kemudian dikumpulkan oleh para staf di library tersebut untuk disusun kembali kera asal. Baik, seterusnya, kemas semula susunan kerusi di tempat asal selepas digunakan. Dilarang menconteng dan merosakkan harta benda perpustakaan, dan sudah tentu makan dan minum di dalam perpustakaan adalah dilarang sama sekali. Ya. Baik, seterusnya, sambungan kepada peralatan perpustakaan, tidak dibenarkan bercakap dengan kuat ataupun membuat bising. Kita sedia maklum bahawa apabila kita masuk ke dalam perpustakaan, kita perlu berada dalam keadaan senyap. Tidak boleh bersembang santai, tidak boleh bercakap dengan suara yang kuat dan sebagainya. Baik, urusan di kaunter sirkulasi. Kaunter sirkulasi ialah kaunter untuk pinjaman dan pemulangan buku. Jadi kaunter sirkulasi ini akan tamat 10 minit lebih awal sebelum perpustakaan ditutup. Sekiranya perpustakaan ditutup 4:30 ataupun pukul 5 petang, maka kaunter sirkulasi akan ditutup 10 minit lebih awal, iaitu 4:50. Ya. Loceng akan dibunyikan 2 kali sebelum operasi perpustakaan dihentikan. Baik, para staf akan ambil tugas untuk membunyikan loceng bagi memberi peringatan kepada pengguna-pengguna di perpustakaan untuk cakna dan seterusnya bersedia untuk keluar kerana perpustakaan akan ditutup sebentar lagi. Seterusnya, kaki tangan berhak menegur sesiapa yang melanggar peraturan. Jadi pihak unit perpustakaan, mana-mana staf yang berada di situ akan sekiranya mendapati para pelajar tidak mengikut peraturan yang disediakan oleh perpustakaan, sebagai contoh tidak memakai pakaian yang bersesuaian untuk masuk perpustakaan, maka pihak kaki tangan tersebut berhak untuk menegur, bahkan boleh menyuruh para pelajar tersebut untuk keluar daripada perpustakaan kerana tidak mengikuti peraturan yang disediakan oleh perpustakaan, iaitu tidak mengikut etika pakaian yang betul. Baik, dan seterusnya, tindakan tertentu akan dikenakan sekiranya melanggar peraturan perpustakaan. Seterusnya ialah koleksi perpustakaan. Baik. Jadi bila sebut perpustakaan, banyak koleksi yang ada, dan kita menawarkan di sini ada banyak, ya, koleksi 2, 4, 6, 8, 10, 11 koleksi yang disebut di sini, yang terdiri daripada koleksi rak terbuka, koleksi rujukan, koleksi berbintik merah ataupun red spot, koleksi bahasa asing, koleksi terbitan IPG KTB, koleksi terbitan jabatan, koleksi jurnal dan majalah, koleksi berjilid, koleksi sumber media, koleksi kajian tindakan, tesis, dan koleksi ensiklopedia dan kamus. Baik, seterusnya kita akan tengok setiap koleksi-koleksi ini. Koleksi rak terbuka ialah koleksi open shelf, ya, yang terletak di tingkat atas. Baik, untuk makluman para pelajar sekalian, perpustakaan kita mempunyai 2 tingkat, ya, 2 tingkat. Dan koleksi open shelf ini terletak di tingkat atas perpustakaan Za'abah, dan pinjaman yang dibenarkan kepada guru pelatih ialah selama 2 minggu. 2 minggu sahaja, ya. Baik, seterusnya ialah koleksi rujukan. Di koleksi rujukan hanyalah untuk rujukan sahaja dan tidak boleh sama sekali untuk dibenarkan dipinjam. Dan ia terletak di tingkat bawah perpustakaan Za'abah, dan rujukan hanya boleh dilakukan di dalam perpustakaan sahaja dan tidak boleh dibawa keluar. Koleksi yang seterusnya ialah koleksi berbintik merah ataupun disebut sebagai red spot. Dan koleksi red spot ini terletak di tingkat bawah juga, berdekatan dengan koleksi koleksi rujukan tadi, ya. Jadi koleksi berbintik merah terletak di tingkat bawah perpustakaan Za'abah dan dibenarkan untuk dipinjam, tetapi hanya terhad kepada 3 hari sahaja.
Selepas 3 hari perlu pulangkan semula. Baik, koleksi seterusnya ialah koleksi bahasa asing. Terdapat 4 yang dikategorikan sebagai koleksi bahasa asing, iaitu koleksi bahasa Tamil, koleksi bahasa Inggeris, koleksi bahasa Arab dan koleksi bahasa Cina, dan ia terletak di tingkat atas Perpustakaan Za'abah, dan tempoh pinjaman yang dibenarkan untuk koleksi bahasa asing ini ialah selama 2 minggu. Baik, seterusnya ialah koleksi kajian tindakan /tesis. Baik, koleksi kajian tindakan inilah akan menghimpunkan semua kajian tindakan anda sebagai pelajar nanti di IPG Kampus Terengganu pada tahun yang akhir akan melaksanakan kajian tindakan ataupun kajian yang berkaitan dengan kajian tahun akhir dan ini adalah sebahagian daripada himpunan yang didapati daripada pelajar-pelajar yang terdahulu yang telah habis belajar di IPG Kampus Terengganu ini, dan salah satu naskah mereka itu diserahkan kepada library untuk disimpan dan dibuatkan rujukan pada masa akan datang. Dan bilik rujukan ini terletak di bilik rujukan terhad, terletak di tingkat bawah Perpustakaan Za'abah, dan peraturan menyatakan bahawa tidak boleh dipinjam dan disalin secara fotokopi. Baik, seterusnya ialah koleksi jurnal untuk rujukan sahaja dan tidak boleh dipinjam. Dia terletak di tingkat bawah Perpustakaan Za'abah dan rujukan dalam perpustakaan sahaja dan boleh dibuat salinan fotokopi untuk koleksi jurnal ini. Seterusnya ialah koleksi berjilid. Koleksi berjilid merupakan koleksi yang merupakan kompilasi bahan bacaan terpilih sejak tahun 1996 lagi. Dan ia terletak di tingkat bawah di kaunter sirkulasi tempat peminjaman dan pemulangan buku tersebut. Anda sekiranya ingin melihat ataupun membaca ataupun merujuk pada kompilasi bahan bacaan daripada koleksi berjilid ini, anda boleh meminta bantuan daripada staf yang berada di situ. Baik, seterusnya para pelajar sekalian, koleksi yang seterusnya ialah koleksi sumber media. Terletak di tingkat atas. Koleksi sumber media terdiri daripada CD, daripada bahan-bahan bantuan belajar yang disediakan, tapi stok yang kita ada adalah stok lama lah. Jadi kita akan cuba untuk kemaskini kembali. Yang terletak di tingkat atas dan boleh dipinjam selama 1 minggu. Yang bahan-bahan yang di antara yang boleh dipinjam ialah seperti CD-ROM, carta dan alat bantuan mengajar. Baik, seterusnya ialah pangkalan data. Baik, untuk anda mencari buku-buku di perpustakaan, anda boleh menggunakan pangkalan data yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Dia merupakan sumber elektronik perpustakaan yang mengandungi rujukan e-journal, e-buku, e-majalah dan lain-lain. Dan untuk menggunakan pangkalan data ini perlulah memohon kebenaran daripada pegawai di perpustakaan tersebut. Maklumkan kepada petugas untuk penggunaan tersebut. Baik, seterusnya ialah sistem pengkelasan bahan. Baik, berkaitan dengan sistem pengkelasan bahan di perpustakaan ini, kita menggunakan Dewey Decimal System. Dewey Decimal System, di mana untuk pengkelasan bahan ini kita pakai bagi 000 kesemua itu adalah pengetahuan umum. Seterusnya lah kita boleh tengok di sini Nanti sekiranya anda hadir ke perpustakaan nanti, kita akan terang dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perkara ini. Baik, seterusnya ialah kaedah pencarian bahan. Sebagai contoh, di sini disertakan tajuk dia apa. Contohnya ialah pendidikan awal kanak-kanak. Titik 2 bertindih teori dan amali. Nombor perkelasan ialah 372 titik 720 1AZI. Jadi buku tersebut terletak di rak nombor pengkelasannya di antara nombor berikut, iaitu 372.7 sehingga 372.8. Baik, anda setiap rak-rak buku tersebut anda boleh melihat nombor-nombor yang telah disediakan, di mana para petugas library telah menyediakan senarai nombor yang telah dilekatkan pada rak tersebut. Anda boleh melihat pada rak tersebut untuk
melihat nombor-nombor carian anda di situ, ya. Baik, seterusnya ialah kemudahan web OPEC. Apa dia web OPEC? Web OPEC ialah sistem yang merupakan sistem yang membantu pengguna mencari keperluan bahan dan lokasi dengan cepat dan mudah, iaitu pencarian buku. Baik, sebagai contoh, anda mencari sebuah buku yang bertajuk pendidikan untuk semua. Jadi anda boleh menggunakan web OPEC ni dengan menggunakan komputer yang disediakan ataupun desktop yang disediakan di sana, dan anda boleh melihat dia berada di mana, sudah dipinjam ataupun masih berada di rak dan sebagainya, boleh dilihat di situ dan boleh terus anda mencarinya. Jadi anda tidaklah teraba-raba untuk mencari buku tersebut dengan bantuan kemudahan web OPEC ini. Baik, seterusnya para pelajar sekalian, ini adalah paparan dalam web OPEC tersebutlah. Kita masih menggunakan pakai web OPEC setakat ini, tapi sebenarnya kita telah pihak IPGM akan mengemas kini dan menaik taraf web OPEC ini, kerana setakat ini penggunaan web OPEC hanya boleh kita lakukan di dalam perpustakaan sahaja. Tapi untuk akan datang, insya-Allah anda boleh menggunakan web OPEC ni berasaskan web base ataupun berasaskan laman web nanti di mana-mana sahaja dengan menggunakan peranti ataupun gadget yang sedia ada pada anda dengan menggunakan internet, ya. Melalui internet anda boleh mencari, dan maksudnya anda tak perlu hadir ke perpustakaan, anda hanya boleh menggunakan gadget anda sendiri dengan melayari web OPEC secara web base nanti, dan anda boleh mengetahui sama ada buku yang anda cari itu ada ataupun tidak berada di perpustakaan Za'abah IPG Kampus Tunku Bainun, dan sama ada dia masih ada dalam simpanan ataupun sedang dipinjam oleh orang dan sebagainya, ya. Baik, seterusnya ialah ini contohlah kepada web OPEC tersebut, bagaimana kita ingin mencari buku-buku ataupun bahan rujukan sesuatu perkara itu yang berkaitan dengan apa yang anda carilah. Okey, baik, seterusnya ialah ini contoh-contoh dia, ya. Dapat kita skip sini sikit. Okey. Penyusunan buku di rak, ya. Ini untuk makluman umum. Nanti kita boleh buat secara hands on kepada anda sekalian, secara praktikal, di mana bila anda hadir ke perpustakaan ini nanti kita akan tunjukkan dengan lebih lanjut lagi bagaimana penyusunan buku di rak dan bagaimana bahan di rak adalah disusun mengikut nombor panggilan, dan bacaan nombor panggilan adalah dari arah kiri ke kanan dan atas ke bawah mengikut setiap petak rak. Contoh gambar rajah adalah seperti yang tertera yang anda boleh tengok ni lah. Okey, tak apa. Kita teruskan, iaitu polisi pinjaman bahan. Baik. Untuk para pelajar, guru pelatih, had pinjaman ialah sebanyak 5 buah sahaja dan tempoh pinjaman ialah 2 minggu. Manakala kita akan akademik yang terdiri daripada pensyarah dan pegawai pengurusan dan sebagainya, maka mereka berhak untuk meminjam 10 buah dan diberi masa untuk 1 bulan. Manakala kaki tangan bukan akademik seperti pembantu operasi dan sebagainya, mereka juga dibenarkan had pinjaman mereka ialah sebanyak 5 buah dan tempoh pinjaman ialah 2 minggu. Dan kad pelajar staf hendaklah ditunjukkan kepada petugas kaunter ketika urusan pinjaman, pemulangan dan penempahan bahan. Jadi anda perlu tunjukkan kad pelajar anda semasa berurusan dengan petugas-petugas kaunter, terutamanya bila anda ingin meminjam buku dan ataupun memulangkan buku tersebut, ya. Dan pinjaman hanya dibenarkan menggunakan kad pelajar ataupun staf sendiri sahaja, tak boleh. Tidak dibenarkan sama sekali pada pelajar mengambil kad pelajar sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan yang lain digunakan untuk meminjam. Tidak dibenarkan sama sekali. Baik, seterusnya ialah kadar denda. Okey, denda ni maksudnya apabila pinjaman dilakukan oleh pelajar, pinjaman buku tersebut, tapi tidak dapat dipulangkan semula pada tempoh yang telah ditetapkan, maka denda akan diberikan. Bagi koleksi OpenShelf dan bahan media, kadar dendanya ialah sebanyak 20 sen sehari. Nampak macam sikit, tetapi kalau sekiranya anda membiarkannya daripada sehari ke sehari sampai seminggu sampai
bulan dan sebagainya, maka anda harus membayar denda yang begitu banyak ya. Dan untuk koleksi red spot pula RM1 sehari. Jadi kehilangan bahan, sekiranya berlaku kehilangan bahan, peminjam dia beri dua pilihan. Yang pertama ialah menggantikan bahan judul yang sama dicampur dengan RM10 kos pentadbiran, ataupun membayar 2 kali ganda harga bahan dicampur dengan RM10 kos pentadbiran, dan resit bayaran boleh dituntut di kaunter sirkulasi dan akan dikeluarkan oleh pegawai yang bertugas nanti. Baik, seterusnya ialah perkhidmatan dan kemudahan. Okey, selain daripada anda boleh untuk meminjam dan memulangkan buku, ada terdapat kemudahan-kemudahan yang sedia ada di dalam perpustakaan ini. Yang pertama ialah ruang bacaan, yang kedua ialah bilik perbincangan, yang ketiga ialah bilik serbaguna, yang keempat ialah bilik sumber media, yang kelima ialah bilik rujukan terhad, yang keenam bilik interaksi, 7 kemudahan web OPEC kita dah nyatakan sebentar tadi, perkhidmatan internet wireless, perkhidmatan pangkalan data, perkhidmatan ILL ataupun interlibrary loan, iaitu pinjaman antara library. Maksudnya kalau sekiranya tidak ada buku yang dicari oleh para pelajar ataupun rujukan yang dicari bahan ataupun sumber yang dicari oleh pelajar di perpustakaan kita, di perpustakaan Za'bah IPG Kampus Pusaka Bainun, maka kita boleh request untuk dapatkan buku tersebut daripada mana-mana IPG kampus yang lain ya. Dan perkhidmatan tempahan buku. Okey. Baik, kita tengok ruang bacaan ini, contoh ruang bacaan lah yang anda boleh lihat. Ada 2 tingkat di situ. Terletak di tingkat bawah dan atas ya. Maksudnya boleh menampung seramai 200 hingga 300 orang. Walau bagaimanapun dalam tempoh PKP ataupun dalam tempoh pelan pemulihan negara fasa 2 ini, kita hadkan pelajar hanya boleh separuh daripada jumlah yang asal dibenarkan ya. Jadi bebas untuk membuat rujukan sepanjang masa beroperasi. Baik, seterusnya kaunter sirkulasi ya. Kaunter pinjaman dan pemulangan buku terletak di tingkat bawah, akan menguruskan pinjaman, pemulangan, tempahan dan pendaftaran untuk mengguna pakai mana-mana kemudahan yang sedia ada di perpustakaan tersebut. Dan staf yang ada di kaunter sirkulasi juga boleh membantu untuk pencarian maklumat kepada pengguna perpustakaan di kalangan para pelajar sekalian lah. Baik, jadi jangan malu-malu, jangan segan. Nanti apabila anda ada peluang untuk hadir ke IPG Kampus Pusaka Bainun secara bersemuka, secara fizikal, anda datang ke library dan boleh meneroka library ini untuk melihat bahan yang sedia ada di sini ya. Baik, seterusnya ialah bilik interaksi. Kita ada satu bilik yang dinamakan sebagai bilik interaksi digital. Dia terletak di tingkat bawah, berfungsi sebagai bilik serbaguna sesuai untuk bengkel, kursus latihan, ceramah dan lain-lain. Okey, seterusnya kemudahan web OPEC kita dah nyatakan tadi. Terdapat 2 terminal web OPEC di sini yang tidak dibenarkan untuk mengakses internet di web OPEC. Web OPEC ni hanya kita guna untuk carian bahan buku-buku yang sedia ada di dalam perpustakaan Za'bah IPG Kampus Tengku Bainun ini. Baik, seterusnya ialah bilik perbincangan. Kita ada 4 buah bilik perbincangan, di mana keempat-empat bilik tersebut berbeza kapasiti yang boleh kita gunakan di dalam tersebut. Ada yang untuk 4 orang, ada yang untuk 10 orang dan 20 orang. Para pelajar boleh menempah untuk menggunakan bilik perbincangan ini dengan merujuk kepada pegawai ataupun staf di kaunter sirkulasi nanti. Dan bilik perbincangan ini sesuai untuk kerja berkumpulan dan perbincangan. Baik, seterusnya ialah rujukan terbaru. Okey. Perolehan terbaru akan dipamerkan di rak pameran. Tempoh pameran adalah selama sebulan di rak ini, dan senarai perolehan baru turut dipaparkan dalam web OPEC. Baik, seterusnya ialah sudut santai luar ya. Di luar library ataupun di luar perpustakaan ini ada sudut santai ya. Sudut santai di mana terletak di luar bangunan perpustakaan Za'bah kemudahan plug point dan kipas. Mana anda boleh menggunakan kemudahan plug point untuk mengecas gadget anda, handphone ataupun laptop dan sebagainya. Dan kita ada sesuai untuk membuat tugasan dan perbincangan dengan pelajar. Kalau sekiranya kita ingin berinteraksi dengan lebih santai dan sebagainya, sesuai
sesuai sangat di sini. Baik, seterusnya ialah rak simpanan barang peribadi dalam perpustakaan ini. Jadi pengguna perpustakaan boleh menyimpan barang di tempat penyimpanan barang yang disediakan sebelum memasuki ruang bacaan ataupun ruang untuk pencarian bahan di dalam perpustakaan tersebut. Baik, seterusnya ialah rak simpanan barang peribadi ini, barang-barang yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam perpustakaan. Yang pertama ialah beg sandang. Kedua ialah beg komputer riba, beg. Komputer riba dibenarkan tapi beg tidak dibenarkan. Dan makanan dan minuman sudah tentu tidak dibenarkan sama sekali. Dan perhatian, jangan tinggalkan barang berharga di rak simpanan. Contohnya anda meninggalkan handphone di rak simpanan dan sebagainya. Sekiranya berlaku kehilangan dan sebagainya, pihak perpustakaan tidak bertanggungjawab terhadap kelalaian anda itu sendiri. Baik, seterusnya ialah kemudahan lain. Okey, kita ada kawalan keselamatan security gate, di mana apabila anda membuat pinjaman ataupun lupa untuk mendaftar untuk pinjaman dan pemulangan, maka bila anda lalu terdapatnya security gate ini dan dia akan berbunyi sekiranya buku yang anda peroleh itu tidak dicop, tidak ditanda dan sebagainya oleh pihak yang terdapat di kaunter sirkulasi itu. Sebenarnya papan informasi kita akan memaparkan maklumat terkini berkaitan dengan perpustakaan dan apa-apa yang berkaitan dengan buku dan sebagainya. Dan kita ada CCTV sebagai keselamatan pengguna-pengguna di perpustakaan ini. Baik, dan yang terbaru kita ada satu sudut dinamakan sebagai satu sudut anjung ilmu, di mana kita berusaha untuk mengadakan perbincangan secara ilmu di sudut ini. Dan siapa-siapa yang ingin mengguna pakai sudut ataupun anjung ilmu ini, maka diminta untuk membuat tempahan kepada staf yang berada di library itu, insya-Allah. Jadi anda nanti boleh tengok sendirilah tentang anjung ilmu ini. Dan di antara aktiviti-aktiviti perpustakaan yang dilakukan ialah banyaklah sebenarnya. Tambah-tambah dalam program dalam tempoh PKP ini, banyak program yang telah dilaksanakan, terutamanya secara online. Anda boleh meneroka di dalam medium ataupun pelantar yang saya maklumkan pada awal tadi, iaitu di Facebook Za'abah Library ataupun di Blogspot unit perpustakaan IPG Kampus Tengku Benun, ataupun di YouTube channel unit perpustakaan Za'abah untuk melihat apakah aktiviti-aktiviti yang kita telah laksanakan terutamanya sepanjang tempoh PKP ini ataupun tempoh dalam PKP pemulihan negara ketika inilah. Baik, maklumat bayar. Okey, ini berkaitan dengan e-library, IPG, U-Pustaka dan kesedaran semasa Za'abah. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi apabila anda hadir secara fizikal ke IPG Kampus Tengku Benun ini. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja perkongsian ataupun taklimat saya pada pagi ini. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan untuk ditanya, anda boleh berinteraksi dengan kami sama ada melalui Facebook kami ataupun pustaka Blogspot Pustaka IPG KTB ataupun melalui YouTube channel. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.